Okey, seperti yang telah dijanjikan di awal tadi pada jam 9 tadi masa saya membuat pembukaan tentang segmen pada hari ini. Seperti yang telah dijanjikan, kita akan pada malam ni bersama-sama dengan seorang lagi calon Parlimen Belia Malaysia wilayah Persekutuan. Selamat datang diucapkan kepada Encik Sharil Hamdan. Okey, tu dia. Cakap banyak sikit. Orang nak dengar suara tu. Terima kasih, Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belia, salam satu Malaysia. Terima kasih atas jemputan pihak Urban News FM pada saya untuk bersama-samalah kita kongsi pendapat, kongsi pandangan tentang Parlimen Belia ni, satu inisiatif yang cukup baik untuk pembangunan belia negara kita, insyaAllah. Okey, itu dia tadi pembukaan daripada Cik Sharil. Sampai pergi Sharil Syah ke ataupun macam mana ke? Sharil. Alright. Okey, Sharil. Okey, difahamkan yang anda merupakan calon Parlimen Belia Malaysia wilayah Persekutuan yang akan mengundi semua calon semua belia-belia di Malaysia akan mengundi pada 21 hari bulan yang akan datang ni kan? Betul. Okey, tak tinggal berapa hari lagi ni. So, perasaan tu macam mana rasa? Perasaan tu campur sikit. Ada gemuruh, ada juga rasa teruja. Sebab saya rasa ni satu sejarah juga untuk negara kita. Ya, betul. Pertama kalinya kita lakukan inisiatif sebegini. Mungkin telah dibincangkan dalam tahun-tahun lalu, tapi tahun ni juga kita mulakan inisiatif ni. Saya rasa cukup terharu dan juga banggalah dapat terlibat sekurang-kurangnya dalam proses pertama kita melaksanakan inisiatif yang elok ni. Okey. Jadi mungkin anda nak perkenalkan diri dengan lebih kan. Belia di luar sana ni semua pengundi ni yang dengar ni. Kan. Nak grab diorang ni tak pernah dengar anda, tak pernah kenal, mana yang tak pernah kenal. Masa ni lah diorang nak kenal, masa ni diorang nak tahu siapakah gerangannya Sharil Hamdan ni. Okey, dipersilakan. Saya bagi mic ni untuk anda. Bagi mic tu. Macam ceramah pula. Jadi terima kasih sekali lagi An bagi peluang saya cakap. Nama saya seperti mana telah disebut tadi, Sharil Hamdan. Umur saya 28 tahun. Ujung bulan ni insya-Allah 29. Macam sebaya je. 29 tahun ujung bulan ni. Saya sekarang ni bekerja sebagai ketua pegawai eksekutif satu syarikat oil and gas, minyak dan gas di Kuala Lumpur. Sebelum ini pernah bekerja dalam syarikat jururunding antarabangsa. Sebelum tu alhamdulillah dapat peluang untuk keluar negeri, dapat ke United Kingdom untuk melanjutkan pelajaran saya waktu muda sikit dahulu. Dan saya juga tu dari segi kerjaya lah, kejayaan saya, dari segi penglibatan saya dalam aktiviti ataupun aktiviti belia dan sosiopolitik. Saya juga adalah Esko Pemuda UMNO Malaysia yang telah dilantik tahun lepas oleh YB KJ sendiri, Menteri Belia dan Sukan kita. Dan sebelum masuk arena politik ni, saya juga sebenarnya pernah bertugas selama 2 tahun bersama dengan YBKJ sebagai pegawai khas beliau sewaktu mula-mula habis universiti tahun 2008 ke 2010. Jadi itu sedikit sebanyak sejarah kerjaya saya lah, mungkin sebagai pembuka untuk memperkenalkan diri kepada para pendengar. Maknanya masa tu YBKJ belum lagi bergelar menteri lah. Belum lagi. Waktu tu dia ahli parlimen. Parlimen Rembau. Ahli parlimen Rembau. Rembau Most Wanted. Rembau Most Wanted. Waktu tu belum lagi keluar ungkapan Rembau Most Wanted lagi. Belum lagi tapi dah Rembau Most Wanted lah kan tu. Jadi waktu awal-awal tu saya pun mentah lagi. Umur 22-23 tahun, habis universiti dibalik ke tanah air dan terus ingin menyumbang dalam arena belia, arena pemuda juga pada waktu itu. Jadi alhamdulillah diberi peluang sebagai pegawai kepada beliau. Tu dia, dalam umur yang sangat muda dah dapat orang kata kepercayaan lah. Okey, bagi-bagi panas tu, kita bagi panas tu. Ni belum panas lagi, ni baru suam-suam. Jadi kalau nak tunggu lagi apa benda cerita yang lagi panas, yang saya try nak korek nanti daripada Sharil, bukan yang soalan killer tak adalah. Kita soalan relax je. Belia ni tak suka yang gila-gila ni kan. So, jadi teruskan bersama dengan kami berdua. Kita banyak lagi kita nak bincangkan, banyak lagi cerita di sebalik
diri Syahril ni sendiri. Jadi teruskan bersama dengan saya sehingga jam 10.30 nanti di Urban Youth FM, Suara Belia Bandar. Okey, itu tadi pesanan daripada YB Menteri kita, YB KJ. Start dah yo lah kan. Memang berjiwa belia lah beliau tu. Memang sesuai sangatlah dengan jawatan menteri yang disandang, Menteri Belia dan Sukan. Sangat sesuai, sangat memahami jiwa belia yang ada pada masa ini. Dan masih lagi bersama dengan saya dan juga tetamu yang telah kita undang khas pada hari ini, iaitu saudara Syahril, bagi kita memperkenalkan calon Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan pada malam ini. Dan seperti biasa, kepada pendengar di luar sana yang hendak mendengarkan kami, anda boleh layari di www.urbanyouth.fm ataupun boleh dengarkan kami juga melalui telefon Android. Okey, hanya type di Play Store, cari Urban Youth FM dan anda downloadlah seperti biasa, dan ianya percuma. Jangan risau, tak ada kena bayar pun. Okey, kita teruskan dengan tetamu kita yang kita undang khas pada ni. Diam je, senyum je lagi. Dia senyum takut ke senyum apa tak tahulah tu. Senyum seronok. Senyum seronok. Tu dia. Belia dia kena seronok je. Okey, Syahril, ceritakan sikit lah. Tadi dah dengar banyak tadi, banyak tempat lah you dah pergi untuk belajar sana sini kan. Okay, saya nak korek daripada mula-mula sekali you start, daripada sekolah rendah. Dan mula-mula sekali, sebelum tu asal you daripada mana? Saya lahir di KL. Jadi orang KL, orang bandar KL. daripada. Tapi membesar pada awalnya di Shah Alam. Di Shah Alam, di Section 8. Saya nak kata dekat Section 8. Dekat kot-kot lah, ada pendengar yang duduk kat Shah Alam juga kan. Ada. Kita pendengar serata dunia. Serata dunia. Serata dunia, bukan Malaysia je. Jadi saya membesar di Shah Alam sampai umur dah 8-9 tahun di Section 8 dekat flat belakang Bukit Cerakah. Jadi itu sedikit sebanyak sejarah awal saya lah. Nak kata hidup senang tak sangat. Biasa-biasa je lah. Kita membesar di kawasan Shah Alam ni, maklumlah kawasan Melayu, kawasan yang saya memang ada banyak memori ataupun kenangan manis lah. Maklumlah waktu kita kecil-kecil mula-mula main bola. Main bola tak pakai kasut. Tak pakai kasut, kuku tercabut dan sebagainya. Jadi banyak kenangan di Shah Alam tu. Dan saya berpegang lah pada prinsip mana-mana kita pergi dalam hidup pun jangan lupa asal usul. Ya, betul. Jadi itu saya masih lagi simpan kenangan-kenangan tak jadi tanggang nanti. Betul. Betul. Cukuplah ada satu je batu kep tu, jangan dua batu kep. Jangan dua batu kep. Jadi lepas Shah Alam tu pindah ke Sri Damansara berdekatan dengan Kepong. Ada lagi pendengar yang tinggal kat BSD dekat dengan Kepong. Sekolah pun dekat Kepong lah, di Taman Bukit Maluri. Sekolah kebangsaan dan kemudian sekolah menengah dia sebelah-sebelah dekat Kepong tersebut, dekat Bandar Menjalara. Jadi saya bersekolah kat situ, sampailah ke SPN. Alhamdulillah dapat beasiswa dari Bank Negara Malaysia. Dapatlah rezeki daripada Bank Negara. Bank Negara. Okey. Keputusan SPM. Berapa? 10. 10 apa tu? B, C? A. Ya, tu dia. Tu nak dengar tu. Salah seorang daripada straight A ni. Ni ada kat depan saya ni. Saya ni A dah berapa je pun dalam SPM. Tu yang duduk sini tu. Jangan macam tu. Kita kelayakan akademik, kelayakan atas kertas tu pada saya lagi banyak saya pengalaman, lagi saya sedar. Betul. Sebenarnya kelayakan akademik ni dia cuma separuh aja. Banyak lagi orang yang mungkin atas kertas tak berapa cantik, tapi sebenarnya dia punya kepandaian dia punya kebijakan tu lebih besar. Ikut pengalaman hidup dan juga kemahiran-kemahiran yang lain. Itu memang prinsip saya pegang lah. Jangan kita riak benda-benda atas kertas. Betul. Mana kata orang SPM ni baru nak up lah kan. So SPM tu merupakan satu kunci untuk anda untuk melangkahkan lebih jauh. Okey, selepas SPM, selepas dapat beasiswa daripada Bank Negara, semestinya anda fly. Okey, fly ke mana? Mula-mula saya habis SPM tu buat kat college kat KL dulu. College swasta untuk buat A-level lah kan. Pra-university. Kemudian setahun lebih. College apa? College Taylors. Taylors College. Dia tu pendengar Taylors College ni, orang awak ni. Nanti bagi undi. Tolong. Jadi daripada Taylors berapa lama tu? 2 tahun.
2 tahun. DP Prime University 2 tahun. Okey. Kemudian fly lah ke Manchester waktu tu. Manchester. Manchester untuk belajar bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Jadi itulah ijazah sarjana muda saya dalam bidang ekonomi dan politik. Di Manchester berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun 3 tahun kita belajar kat situ. Alhamdulillah Manchester ni kalau ada yang dah pergi pun dah tahulah, memang kawasan ramai student Malaysia. Ya. Ramai student Malaysia dan ramai student Melayu sebenarnya. Di Manchester tu. Jadi nak kata pergi UK ni kadang-kadang ada juga waktu kita rasa kita masih lagi di Malaysia. Sebab yang peliknya pelajar-pelajar di luar negeri ni, saya rasa ramai pun yang faham, bila kita pergi keluar ni study kat luar, lalas yang banyak bergaul dengan orang Malaysia juga. Jadi dia punya kepegangan ataupun identiti Malaysia dia kadang-kadang lagi kuat kalau kat luar negara. Tu yang kita seronok jugalah waktu belajar. Maknanya komuniti di sana memang komuniti kita lah. Komuniti kita lah. Walaupun kita negara jauh, tapi betul, komuniti tetap ada di sini. Naik bas sekali, makan sekali, pergi rumah kawan-kawan, main PS, benda-benda macam tu lah yang kita buat maklum lah waktu student ni. Okey, semasa habis A-level dan pertama kali menjejak kaki ke Manchester lah, mungkin ada kejutan budaya kat situ ada yang juga anda tak dapat lupakan. Yalah, first time pijak negeri orang bukan negeri macam kulit kita ni kan, yang sawo-sawo matang ni, semua kulit cerah-cerah belaka. Betul. Tinggi-tinggi kan. So saya dah lah pendek sikit. Bukan, kurang tinggi. Okey, jadi antara kejutan budaya yang anda tak dapat nak lupakan lah sampai sekarang ni. Kejutan budaya, dia punya, saya rasa yang saya lihat, antara benda yang saya ingat lah paling besar adalah kepribadian orang-orang putih lah, kita kata kat situ. Bukan orang putih lah, orang bukan putih pun lah, orang lokal dekat UK tu. Mereka ni mungkin nak kata budi bahasa dia, kita cakap budi bahasa dia lain lah. Kita tak kata budi bahasa dia kurang daripada kita. Tapi satu benda yang memang jelas nampak berbeza budaya kita dengan budaya mereka adalah budi bahasa. Kita ni, orang kata selalu kata Melayu atau Malaysia kaya dengan budi bahasa. Kena keluar Malaysia baru kita faham, baru kita betul-betul menghayati konsep budi bahasa kita. Kerana dekat sana mungkin level keyakinan dia orang tinggi. Kita kata, kita ambil positif lah kan. Jadi cara pergaulan mereka, cara bercakap dengan orang dewasa, nampak seolah-olah simbas pandang, seolah-olah macam ada kadang-kadang biadab, ada kadang-kadang tak berapa manis. Tetapi itulah budaya-budaya yang lain, kita kena cuba adapt dan cuba faham kenapa mereka buat begitu, tapi kita masih berpegang kepada budaya dan nilai-nilai kita. Jadi itu antara satu perkara yang saya perlu adjust lah waktu awal dulu. Cara percakapan mereka lebih, dia tak ada macam nada yang rendah. Contohnya kalau kita sekarang kat Malaysia, kita bercakap dengan orang yang berumur sikit, nada kita rendah, kita ada respect, kita ada hormat. Di sana dia tak kira sangat soal umur ni. Semua sama level. Jadi kita kena pandai lah untuk memahami bila sebenarnya apa sebenarnya niat mereka. Mungkin bunyi dia kurang sedap, tapi sebenarnya hati dia sama. Jadi itulah antara perkara yang perlu adjust. Dan saya difahamkan juga, kalau di sana mereka kalau memanggil ibu bapa pun ikut nama je kan. Kalau John lah kan, memang berhajar nama. Tapi macam saya buat lah, kita kena faham budaya dia orang. Itulah sikap yang kita ambil waktu mula-mula sampai. Dan itulah dia antara penerapan nilai-nilai murni dari orang Melayu sendiri kat situ, sangat memainkan peranan lah. Betul. Semasa berada di sana kan. Betul. Dan Alhamdulillah anda di sana bukannya anda seorang, tapi anda ramai lagi kawan-kawan Melayu yang senior-senior yang boleh, yang masih lagi boleh kita adapt lagi kita punya kemelayuan kita. Betul. Di sana tak hilang kan. Ya. Itu yang penting. Okey, itu di Manchester selama 3 tahun. Selepas itu ambil sarjana muda. Sarjana muda, degree lah, bachelor's degree. Okey, selepas habis sarjana muda, selepas habis 3 tahun tu, ke mana pula anda? Lepas habis 3 tahun, saya balik ke Malaysia dan berkhidmat sebagai pegawai khas kepada YB Menteri kita. Waktu tu bukan menteri lah, YB KJ. Sebagai waktu dia ahli parlimen. Masa tu tahun 2008 sampai ke 2010. Oh, masa tu dia baru menang tu. Waktu dia baru menang. Yes, betul. Saya balik selepas saya balik dalam bulan 6, bulan 7. Tak silap saya pilihan raya bulan 3 kan. Jadi waktu dia baru menang 3-4 bulan lah, 2008 PRU12. Okey, soalan cepu sikit. Cepu sikit Soalan cepu. Macam mana boleh terlibat dengan YBKJ ni? Macam mana orang kata boleh masuk dalam sistem kerja YBKJ ni? Macam mana boleh ada touch yang kuat dengan dia?
Waktu saya masih belajar di Manchester, saya sebenarnya tak sebut tadi, saya aktif dalam kepimpinan pelajar lah. Jadi itu tak boleh tahu, itu key point tu. Waktu tu saya saja tak nak beritahu sebab saya tahu soalan yang seterusnya saya adjust macam ni lah. So saya aktif dalam kelab UMNO dan juga dalam UKAC. UKAC ni dia Majlis Perwakilan Pelajar, macam MPP kita kat Malaysia tapi untuk student Malaysia dekat UK. UK dan Ireland. Jadi sewaktu tu saya timbalan presiden lah kepada UKSC pada tahun 2008 tu. Jadi waktu tu seronok juga jadi terlibat dengan Kelab UMNO dengan UKSC ni sebab awal-awal 2007-2008 tu, kalau sudah saya ingat, waktu tu masih belum ada kelaziman untuk buat program-program yang membincangkan tentang perkara kat Malaysia. Maksud saya sekarang ni banyak forum, ada urban youth dan sebagainya. Tapi kalau kita ingat imbas balik waktu 2007-2008 tu, mungkin sistem kita belum terbuka lagi sangat. Jadi waktu kita pelajar, maklumlah waktu umur pelajar kita punya semangat tu tinggi sikit kan, dalam dari segi nak berdialog, nak berdebat dan sebagainya, berbahas dan sebagainya. Hati panas tu time tu. Waktu tu emotional sikit kan, sekarang dah rational. Tapi waktu tu mungkin emosi sikit. Tapi baguslah dari segi memperbanyakkan diskusi, memperbanyakkan perbahasan yang berlaku dekat, walaupun student-student dekat UK tapi masih berminat dan cukup berminat sebenarnya tentang apa sedang berlaku di Malaysia. Jadi waktu saya terlibat 2007 dan 2008 dalam Kelab UMNO dan UKC itu, adalah interaksi dengan beberapa menteri, dengan beberapa ahli politik, ahli parlimen, dan salah seorangnya adalah alhamdulillah YBKJ. Yang kemudiannya time tu saya tak tahu lagi, tapi takdirnya lepas tu akan jadi bos saya lah. Jadi waktu saya student leader lah, pendek cerita, saya mula ada interaksi dengan YBKJ. Ingat nak jemput dia datang ke United Kingdom untuk bercakap dalam forum kita pada waktu tersebut. Jadi selepas dapat berjumpa dengan dia, balik ke Malaysia, waktu tu saya dah ada minat politik. Waktu saya di UK tu timbul sebenarnya minat politik dan minat kepada menyumbang kepada arena pembangunan kita. Jadi alhamdulillah dapat diberi peluang sebagai pegawai beliau pada tahun 2008 lah, selepas saya balik. Maknanya selepas daripada YBKJ datang ke sana, bagi ada program lah kan, bagi ada program, bagi talk, dan selepas tu terus in touch dengan dia lah. Terus keep in touch dengan dia. Dan bila balik Malaysia jumpa dia, dan alhamdulillah dia bagi peluang saya bertugas sebagai pegawai dia. Dan mula-mula ingat nak buat internship kejap, lala jadi 2 tahun lebih. Itulah seronok je. Dah seronok dah. Tak kenal maka tak cinta. Tu dia. Okey, kita sambung lagi perbualan kita bersama dengan saudara Syaril. Dah panas. Dah panas. Sebab tadi saya pasang lagu panas sikit, lagu Wings tadi. Saja bagi panas lain kan. Jadi kita teruskan sebentar lagi. Jadi kita rehat seketika bersama dengan saya dan juga saudara Syaril sebentar lagi, hanya di Urban Youth FM, Suara Belia Bandar. Okey, Suara Belia Bandar masih lagi bersama dengan anda ketika ini, dan jam menunjukkan 9.50 malam. Jadi kepada pendengar di luar sana yang baru saja mendengarkan kami, diucapkan terima kasih dan selamat malam diucapkan kepada anda. Dan semestinya bersama dengan saya An pada malam ini di Urban Youth FM Suara Belia Bandar bersama tetamu jemputan kita, iaitu salah seorang calon Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan, iaitu saudara Syaril Hamdan, yang kita baru habis round kedua. Baru round kedua, ada banyak round lagi ni. Sehingga jam 10.30 ni. So kepada yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih diucapkan, teruskan mendengarkan kami sehingga jam 10.30, dan kita banyak lagi benda yang nak dikongsikan pada pendengar di luar sana, terutamanya kepada belia-belia yang telah pun mendaftar sebagai pengundi untuk Parlimen Belia yang akan berlangsung pada 21 hari bulan Oktober yang akan datang nanti. Jadi kita teruskan temu bual kita bersama dengan saudara Syaril. Tadi kita dah bercerita tentang alam persekolahan, kemudian disambung ke kolej dan juga ke
peringkat sarjana, kemudian kembali ke sini. Tu kita stop kat situ. So nak sambung balik ni. Okey. Okay. Bila dah kembali ke sini daripada Manchester, ditugaskan sebagai pembantu khas kepada YBKJ. Ya. Pada tahun 2008 je lebih kurang lah. Betul. Alright. Macam mana perasaan anda pertama kali bila berjumpa dengan YBKJ bekerja, semasa di Manchester, dan semasa anda start bekerja dengan dia, lebih mengenali beliau? So apa yang anda dapat di situ? Waktu mula-mula berjumpa dengan dia first time, saya rasa ramai orang pun boleh setuju. Dia ni ada antara individu dan pemimpin yang ada aura, aura yang cukup besar. Jadi waktu awal-awal tu sudah pastilah ada perasaan gemuruh sikit, berjumpa dengan seorang yang cukup berwibawa dan cukup terkenal. Selepas dah lebih mengenali, selepas dah dapat bekerja dengan beliau, di bawah beliau untuk 2 tahun lebih, bentuk ataupun macam nak kata, kita punya interaksi dan hubungan tu dah jadi seperti bos dengan majikan dengan pekerja kan. Jadi ada daripada mula-mula waktu tu awal-awal masih gemuruh, tapi dah selepas tu dah jadi seorang pekerja di bawah beliau. Perasaan tu dah tak gemuruh dah, tapi rasa hormat. Rasa hormat tu semakin lama semakin Boleh kamcing ke tak dengan dia? Kamcing macam mana tu? Macam kata orang sekarang ni, kata orang Jawa sekarang ni satu kepala. Ada masa boleh satu kepala, tapi kita tak boleh lupalah rasa hormat tu, dan tak boleh sekali-sekali lupa waktu rapat macam mana pun bahawa dia adalah seorang bos kita. Betul. Bukan sahaja waktu tu majikan, tapi sekarang kalau bukan majikan pun tetap bos dan tetap satu pemimpin yang kita sanjung. Jadi itulah, macam mana pun kadang-kadang boleh kamcing lah 5-10 minit, kamcing kejap kan, dia pun geng belia juga. Tapi pada akhirnya dia masih pemimpin yang kita kena respect dan kita hormat. Betul. Masa kerja. Masa main. Okay, itu dah pandai menguruskan masa YBKJ ni sebenarnya. Dia tahu di mana arah dia, dia tahu dia tu siapa. Dan jangan dilupakan, dia juga tetap seorang belia walaupun dia jadi menteri dah ni. Betul Betul. Benda yang saya rasa tu kepribadian dia yang mungkin cukup unik lah. Sebagai seorang menteri, masih dapat rapat dengan beliau, masih nampak sehati sejiwa dengan beliau, gaya dia. Itu satu benda yang unik. Saya rasa tak ramai pemimpin macam tu. Jadi kita patut rasa bersyukur juga dapat seorang menteri belia dan sukan yang betul-betul berjiwa beliau. Ya, betul. Okey, berdasarkan apa yang kita dah borakkan selama sejam ni, saya nampak anda banyak terdorong ke arah boleh katakan kerja-kerja sukarela, kan? Kerja-kerja yang melibatkan orang ramai. Betul. Okey. So, mana datangnya perasaan tu? Macam mana boleh minat nak buat kerja-kerja sukarela ni? Menarik soalan. Saya rasa banyak berkait dengan asal-usul lah, ataupun latar belakang saya. Macam ni kita bincang tadi tentang waktu mula-mula saya membesar di Shah Alam, kemudian sampailah dapat peluang untuk ke Menara Gading di luar negeri. Saya melalui satu proses di mana timbul satu azam dalam latar belakang saya sendiri. Timbul satu azam untuk membantu atau memastikan bahawa belia dan generasi muda kita dapat peluang untuk merealisasikan aspirasi masing-masing. Sebab saya rasa itu satu perkara, azam saya yang paling besar lah dalam aktiviti saya. Dan sebab itu saya tertarik ke dalam bidang kesukarelawanan, ataupun bidang-bidang macam sudah An sebut tadi, tentang melibatkan orang ramai, untuk melibatkan kehidupan orang lain. Sebab saya rasa dalam pengalaman saya sendiri, saya alhamdulillah dapat beberapa peluang, dan juga hasil kerja keras dan juga peluang dan rezeki dapat cuba merealisasikan azam atau aspirasi saya. Saya nak kalau boleh generasi muda semua mendapat peluang tersebut. Jadi itulah, tak kira lah aspirasi dia nak ke bidang korporat ke, ataupun aspirasi dia bidang aktivis belia ke, ataupun muzik sendiri. Contoh, saya dapat tengok dalam playlist dekat studio ni pun ada bakat belia kan. Jadi betul. Kita tengok belia dekat Malaysia ni, orang muda kat Malaysia ni bermacam-macam, segmen dia bermacam-macam. Jadi masing-masing mempunyai aspirasi sendiri. Selagi aspirasi itu adalah aspirasi yang menyumbang kepada pembangunan negara, bukan perkara yang tak baik. Saya nak, itu memang azam saya nak semua dapat peluang untuk realisasikan aspirasi masing-masing tanpa mengira latar belakang. Sebab
saya macam saya sebut awal tadi, saya bukan datang daripada keluarga yang berada, tapi saya dapat pengalaman yang beritahu saya, yang melahirkan satu azam dalam diri saya bahawa tak kira lah kita latar belakang macam mana, ekonomi macam mana, kalau ada niat dan ada azam, insya-Allah dapat peluang untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Okey, itu dia. Tentang kesukarelaan ni jugalah. Kebanyakannya belia-belia sekarang ni lah, terutamanya kepada belia bandar, mereka ni tak suka nak bercampur-campur gaul yang bukan, orang kata bukan klik dia lah. Senang cerita, kalau ada kenduri kenara memang haram nak nampak muka dia. Memang susah. Lagi-lagi kalau buat kerja gotong royong, langsung tak nampak. Jadi pandangan Syaril sendiri, macam mana nak grab, nak tarik balik belia-belia yang tak nak bercampur dalam kerja sukarela ni, macam mana nak tarik balik diorang ni untuk bersama-sama dengan kita, belia-belia yang suka dengan kerja sukarela, berganding bahu untuk mencapai aspirasi negara? Saya ingat perlu, perkara ni bukan soalan mudah untuk kita kupas, tapi secara amnya saya rasa dua perkara lah. Satu, kita kena cari jalan untuk mengadakan ataupun memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang senada ataupun yang boleh menarik segmen-segmen belia yang mungkin sebelum ni dia tak berapa minat untuk kerja-kerja sukarelawan yang macam mana saudaraan sebut tadi. Jadi kalau mungkin dia orang tak minat sangat gotong royong, macam mana kita nak minatkan dia kepada gotong royong? Mungkin dengan produk-produk lain, yang mana kita tarik minat mereka dulu. Kalau dia minat muzik, kita tangkap muzik. Kalau dia minat seni, kita tangkap melalui produk-produk seni. Kemudian baru kita dedahkan kepada aktiviti asas yang mana kita nak mereka juga terbabit. Itu kalau satu. Tapi itu dari side kita ataupun daripada soal struktur belia ataupun badan-badan yang menjalankan aktiviti-aktiviti seperti itu. Tetapi dari segi belia tu sendiri, dari segi orang muda tu sendiri, perlu ada lahir satu keinginan untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Saya rasa soalan yang side kedua, aspek kedua ni saya lebih tertarik lah. Sebab saya rasa soalan tadi mungkin kita boleh besarkan ataupun dia lebih menjurus kepada jati diri belia dan sejauh mana belia merasakan tanggungjawab dan juga keinginan untuk menyumbang kepada negara. Kalau ada keinginan, kalau ada niat, dan saya rasa tak timbul masalah-masalah kurangnya terbabit dalam aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan kan. Jadi saya rasa mungkin soalan dia adalah bagaimana kita nak memastikan belia kita generasi sekarang ni yang mana terdedah kepada isu-isu sejagat, isu-isu yang melangkaui batasan negara kita, macam mana kita nak kekalkan jati diri atau patriotisme mereka terhadap Malaysia. Jadi itulah satu persoalan yang cukup penting dalam mana kita nak tingkatkan pembabitan belia secara positif. Ya, betul tu. Dan juga saya suka juga nak menekankan sini tentang rukun negara. Rukun negara tu sangat penting lah. Walaupun di sekolah tu tiap-tiap hari Isnin kita duk beratur, angkat tangan kan, maka kami rakyat Malaysia just pada zaman saya dululah kita sebaya kan. Sebaya. Saya ingat juga. Waktu tu saya mengawas, saya yang pimpin. Itu dia. Baca dengan penuh semangat. Tapi yalah, tak semua, ada segelintir lah yang kurang memahami rukun negara. Secara lisan saja. Ya, betul. Okey. Kita teruskan lagi sebentar lagi. Jadi kita berehat seketika. Kepada yang masih lagi hendak mendengarkan butiran-butiran lanjut mengenai dengan saudara Syaril Hamdan kita pada hari ini, iaitu salah seorang daripada calon Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan. Jadi teruskan bersama dengan saya sehingga ke hujungnya. Jadi kepada yang baru saja mendengarkan Urban Youth FM, selamat datang dan terima kasih diucapkan. Selamat datang ke mana ni? Selamat mendengar. Tu dia, datang. Dia kalau dah masuk pukul 10 ni mula bergepek lah ni. So jangan ikut macam saya, Syaril. Saya ni memang suka membebel, tapi membebel yang berasas je lah. Okey, jadi teruskan bersama dengan saya dan Syaril hanya di Urban Youth FM, suara Belia Bandar.
Okey, masih lagi bersama dengan Urban Youth FM, Suara Belia Bandar. Masih lagi bersama dengan An di sini dan masih lagi bersama dengan saudara Syaril Hamdan, iaitu calon Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan, yang kita jemput khas pada hari ini bagi beliau berkongsi cerita beliau dari kecil hingga ke besar tadi. Itu semua dah diceritakan. Dan sekarang ni kita masuk ke peringkat yang orang kata serius sikit lah, cik. Serius. Tak adalah serius sangat, cuma apa yang saya nak tanyakan dan apa yang pendengar di luar sana nak tahulah, bagaimanakah anda boleh menawarkan diri ataupun bagaimana terasa untuk menjadi salah seorang calon Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan untuk mewakili belia-belia di wilayah persekutuan ni. Jadi saya, macam kita bincang tadilah, saya memang timbul minat kesukarelawanan dan timbul minat untuk terbabit dalam satu usaha untuk mengangkat suara belia. Saya nampak mengangkat suara belia ni satu perkara yang mungkin bunyi dia macam retorik, tapi bagi saya cukup penting. Sebab belia ni, tak kira lah kita nak ambil dari aspek PRU ke, contohnya PRU berapa ramai pengundi muda, memang ramai sangat pengundi belia. Sangat ramai. Betul. Akan bertambah lagi. Kita tengok umur median umur rakyat Malaysia pun tak lama lagi umur 27 tahun. Jadi memang umur belia ni menjadi satu suara penentu dalam apa-apa aspek yang kita lihat. Jadi itu satu perkara saya rasa cukup penting untuk mengangkat suara belia. Tapi macam mana kita angkat suara belia ni, macam mana kita nak terjemahkan suara belia ni, saya nampak mungkin selama ni banyak platform yang telah dilaksanakan. Of course, Majlis Belia sendiri salah satu vehicle ataupun satu saluran yang cukup penting dalam soal tersebut. Tetapi dengan Parlimen Belia ni, saya nampak adalah memberi satu peluang untuk kita terjemahkan prinsip mengangkat suara belia tu dalam soal yang lebih spesifik, dalam bentuk yang lebih terperinci, dalam soal pembuatan dasar. Jadi bagi saya dah memang minat dalam soal sukarelawan ni. Waktu bekerja sebagai pegawai pada YBKJ pun mengasah minat tu lagi, memperincikan minat tersebut dalam soal pembuatan dasar. Dan saya rasa sebagai seorang belia sendiri, saya cukup tertarik, cukup berminat untuk menyumbang supaya kita terjemahkan pengangkatan suara belia tersebut dalam soal pembuatan dasar yang mesra belia, mesra orang muda. Saya nampak selama ni, walaupun ada usaha dalam kerajaan ataupun dalam parti politik atau apa-apa organisasi lah untuk meremajakan perspektif mereka, tapi tak ada cara yang lebih, saya nampak tak ada cara yang lebih baik untuk kita nak meremajakan Malaysia ni. Tak lain tak bukan dengan mengangkat suara melalui satu struktur, satu sistem yang terurus, yang bersepadu mengikut Parlimen Belia ni merupakan satu contoh yang terbaik lah untuk kita meremajakan negara kita dalam soal pembuatan dasar. Okey, Parlimen Belia, satu ungkapan ataupun satu ayat di mana benda ni sangat baru pada 2 tahun yang lepas. Orang tak pernah tahu, orang tak pernah dengar, dan orang tak pernah imagine Parlimen Belia ni. Sehinggalah pada satu ketika Parlimen Belia ni diwar-warkan wujudnya. Kita akan wujudkan satu Parlimen Belia khas untuk belia, dan bermulalah pendaftaran belia-belia yang akan menjadi sebagai, orang kata, pengundi sah untuk Parlimen Belia nanti. Dan sampai ketika ini, iaitu 21 hari bulan Oktober yang akan datang, maka tercetuslah satu fenomena baru di Malaysia, iaitu Parlimen Belia akan diwujudkan. Pada pandangan Syaril sendirilah, sebagai pioneer lah, kita kata sebagai pioneer untuk Parlimen Belia ni, sebab kita tak ada apa-apa contoh, tak ada lagi zero tentang Parlimen Belia ni. Jadi sebagai seorang pioneer ataupun seorang yang mula-mula lah dalam Parlimen Belia, terlibat dalam Parlimen Belia ni, perasaan anda semasa mula-mula Parlimen Belia ni diadakan? So, adakah benda ni sebagai hanya cakap-cakap kosong, ataupun betul ke benda ni akan terjadi? Bolehkah benda ni menolong belia ataupun dan sebagainya? Saya nampak waktu mula-mula idea tu tercetus, saya dah memang tertarik dan teruja untuk lebih mengetahui tentang idea ni dan
sampai ke tahap nak terbabit lah sebagai calon. Tapi dari soal apa yang akan berlaku selepas pemilihan dan sebagainya, saya nampak apa yang penting lah seperti saudaraan sebut, sebab kita generasi pioneer, kita yang perintis lah kan kepada fenomena yang baru ini. Yang penting adalah kita nak pastikan matlamat asal penubuhan Parlimen Belia tu tercapai sebanyak mungkin dalam tahun pertama, dalam ataupun dalam penggal pertama lah. Dalam penggal pertama kita lakukan inisiatif ni. Sebab jangan kita lihat ataupun jangan kita buat Parlimen Belia ni seolah-olah semata-mata satu program yang baru tetapi tidak membawa impak ataupun nilai tambah yang melangkaui apa yang sedang berlaku sekarang ni. Maksud saya nampak dah banyak platform belia yang mengangkat suara belia, yang memastikan suara ataupun keinginan belia disampaikan kepada pihak-pihak atasan. Tetapi Parlimen Belia ni mungkin satu perkara yang unik, di mana ada perbincangan, ada forum yang khusus, di mana ada saluran terus kepada pemimpin atasan negara. Jadi saya nampak itulah yang kita nak pastikan adalah perkara baru yang akan dilakukan melalui Parlimen Belia ni. Kalau sekadar menjadi satu platform perbincangan tanpa ada perincian spesifik, tanpa ada idea yang konkret daripada Parlimen Belia ni, saya nampak akan timbul kekecewaan daripada saya sendiri. Kalau diberi peluang untuk dipilih sebagai ahli Parlimen Belia tu, insyaAllah saya harapkanlah, saya minta bantuan kawan-kawan dan para pendengar untuk diberi peluang. Tapi soal yang lebih utama bagi saya, biarlah penggal pertama ni kita dapat buktikan bahawa Parlimen Belia ni satu fenomena, satu inisiatif yang cukup baik, disebabkan ada idea-idea yang terperinci, ada idea-idea konkret yang boleh disampaikan ke pihak atasan dan juga dilaksanakan. Bagi saya itu KPI Parlimen Belia sendiri, supaya kita pastikan perkara ni menjadi satu perkara yang berjaya, satu fenomena berjaya, bukan sekadar satu program baru yang mungkin cantik dari segi promosi dan sebagainya, tetapi tak ada hasil. Saya nak lihat sebagai seorang belia sendiri, calon tak calon nombor 2, sebagai seorang belia sendiri, biarlah Parlimen Belia ni ada impak yang jelas melalui dasar-dasar yang dilaksanakan disebabkan perbincangan, perbahasan dan perincian spesifik yang dibawa oleh ahli Parlimen Belia. Dan yang pentingnya idea-idea belia tu didengari oleh Parlimen Malaysia. Betul. Itu yang kita nak. Maknanya direct, tak ada tapis sana. Betul. Okey. Katakanlah ditakdirkan anda menjadi salah seorang daripada ahli Parlimen Belia wilayah Persekutuan. Dah tentulah anda mempunyai misi dan anda mempunyai visi tentang masa depan yang akan datang, dan misi sekarang ni apa yang anda nak buat. Jadi saya bagi peluang kepada anda, terangkan kepada belia-belia di luar sana apakah misi anda dan visi anda dalam Parlimen Belia ni. Visi saya secara amnya, macam saya sebut tadi, memastikan suara belia diterjemahkan melalui dasar-dasar yang mesra belia. Itu visi utama saya secara amnya. Tetapi lebih spesifik, disebabkan saya calon untuk Parlimen Belia bagi negeri ataupun bagi wilayah persekutuan, saya nampak ada beberapa perkara spesifik yang saya nak cuba bawa, yang menterjemahkan visi saya tadi. Bagi belia di Kuala Lumpur, rata-rata belia bandar lah, kita boleh kata belia bandar kan. Urban Youth pun dia punya tagline pun bandar. Jadi memang ini belia bandar. Jadi kita lihat ada beberapa perkara yang lebih khusus, lebih spesifik untuk belia di Kuala Lumpur. Jadi saya nak, kalau boleh, bagi peluang saya terangkanlah, saya gariskan satu persatu sedikit. Teruskan. Idea-idea saya, konti hari ni you punya. Oh, that's nice. Habislah, lepas ni tak ada kerja lah. Tak ada kerja dah. Idea-idea atau cadangan-cadangan saya untuk pertimbangan para pengundi, untuk pertimbangan para pendengar, supaya saya dapat jelaskan sekurang-kurangnya apa misi saya lah. Salah satu yang pertamanya, paling utama bagi saya adalah soal perumahan. Soal perumahan untuk belia satu perkara yang cukup dekat dengan hati saya. Sebab saya pun seorang belia, saya pun belum lagi sempat memiliki rumah sendiri, tapi mempunyai azam untuk memiliki rumah sendiri. Dan pada saya, nak dapatkan rumah di Kuala Lumpur ni, sebagai seorang yang 20-an ataupun 30-an lah, memang merupakan satu perkara yang amat sukar.
amat suka. Kita tengok statistik contohnya, tak silap saya 70 ke 80% rumah-rumah yang diluluskan, projek perumahan yang diluluskan, semuanya lebih RM300,000 tahun lepas. Sedangkan belia-belia kita di Kuala Lumpur ni, maklumlah dengan kos sara hidup atau kos yang perlu ditanggung. Di KL ni bukan murah, bukan rendah. Tapi gaji pun, kita punya income, pendapatan kita Antara yang terendah. Jadi bagi belia ni memang satu perkara yang cukup penting lah bagi saya untuk cuba kita selesaikan isu perumahan. Isu perumahan, bagaimana kita nak memudahkan pemilikan rumah supaya ada lebih banyak rumah mampu milik, dan juga sistem ataupun struktur yang dilaksanakan yang mesra belia supaya memudahkan belia boleh memiliki rumah. Sebab memiliki rumah ni, dia bukan macam kita beli kereta. Sebab rumah ni merupakan satu aset. Yep. Dia satu perbelanjaan yang bagi saya rata-rata adalah perbelanjaan yang produktif. Kita tak nak orang belia banyak ambil loan, ambil pinjaman yang tak produktif. Maknanya pinjaman peribadi, pinjaman kredit kad, kad kredit, dan pinjaman-pinjaman yang tak membawa nilai. Tapi rumah ni aset, aset yang ada, dan 99%, 99% kalau beli rumah, insya-Allah harga rumah akan naik. Jadi aset tu akan naik. Jadi ia satu bentuk pelaburan juga kepada orang belia. Tu satu, pelaburan. Nombor dua adalah dia bawa satu kemudahan, ataupun dia pemilikan rumah ni satu perkara yang saya rasa cukup penting kepada keyakinan belia juga. Kita rasa macam dah dewasa kalau dah dapat rumah, bila nak memulakan keluarga sendiri, ada peluang untuk membina keluarga, membesarkan anak-anak dalam rumah sendiri. Saya satu perkara yang cukup penting kepada identiti dan jati diri belia. Jadi dalam hal ini saya melihat banyak idea yang telah dilontarkan, banyak program ataupun perkara yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, Prima dan sebagainya, program-program rumah mampu milik. Tapi satu perkara spesifik yang kalau boleh diberi peluang di parlimen untuk dibincangkan, saya nak dibahaskan soal DIPS. DIPS ni struktur ataupun fenomena di mana pemaju membayar pinjaman seorang pembeli rumah sampailah ke saat rumah tersebut siap. Dia DIPS, dia dalam bahasa Inggeris dia Developer Interest Bearing Scheme, di mana kalau saya beli rumah, saya ambil pinjaman, saya tak perlu service loan tu, saya tak perlu bayar pinjaman saya sampailah rumah saya siap. Kalau beli rumah barulah, beli rumah baru, contohnya 3-4 tahun untuk siap rumah tu. Bila rumah tu siap, barulah saya mula. Bila dapat kunci, dah ada SNP semua. Betul, dah ada SNP, dah dapat kunci. Baru kita start bayar. Sebelum itu faedah-faedah, bayaran faedah semuanya dibayar oleh pemaju. Perkara ni baru dibubarkan oleh pihak kerajaan tahun lepas, di mana dihentikan DIPS ni sebab nak mengawal harga rumah. Jadi saya rasa dalam prinsip, sebab dia tak nak memudahkan ramai sangat orang ambil pinjaman untuk beli rumah. Jadi kerajaan, saya ingat idea mereka untuk menghentikan DIPS ni supaya harga rumah dapat dikawal, tak melonjak terlalu tinggi, kita tak mengambil ataupun tak membina satu fenomena di mana ramai sangat orang ambil pinjaman dan tak mampu bayar. Tapi saya minta kalau boleh kita bahaskan sama ada boleh kita perkenalkan balik DIPS ni, tapi khusus untuk orang belia. Khusus untuk orang belia dalam lingkungan pendapatan yang tertentu, untuk rumah-rumah tertentu. Kita tak nak ambil untuk rumah yang mewah, yang melangkaui sejuta lebih, 2 juta dan sebagainya. Itu bukan sesuai untuk belia umur 20-an, 30-an. Tapi yang kita nak mungkin rumah-rumah tertentu di kawasan-kawasan tertentu dibolehkan DIPS ni supaya memudahkan kita, belia-belia kita membeli rumah. Sebab sampailah 3 tahun tu dia tak perlu servis loan tu sampai dia dapat kunci. Betul. Saya nampak itu adalah satu peluang yang baik untuk memudahkan belia memiliki rumah. So dari soal perumahan banyak idea kita boleh bahaskan, tapi itu idea spesifik saya nak cuba bahaskan dalam parlimen, kalau dalam parlimen belia kalau diberi peluang. Nombor 2 kalau kita boleh kupas adalah dalam soal pemilikan kenderaan. Di Kuala Lumpur ni kita tertunggu-tunggulah projek MRT kita siap, dan insya-Allah
hasil usaha kerajaan, dapat satu sistem pengangkutan awam yang baik. Tapi di samping kita menunggu ni, masih ada keperluan untuk pemilikan kenderaan oleh orang muda, oleh belia. Dan saya kalau boleh nak minta juga kita bahaskan sama ada idea ni kita boleh laksanakan, di mana sekali lagi dasar yang mesra belia, yang khusus untuk belia, kita hapuskan excise duty untuk kenderaan tempatan dan juga yang CKD punya kenderaan. Di mana belia berumur bawah 40 tahun diberi penghapusan excise duty ni, dan hanya untuk kenderaan-kenderaan tertentu di bawah tahap CC yang tertentu, di bawah harga tertentu, supaya kereta-kereta ni menjadi lebih mampu milik kepada orang belia, kepada orang muda. Saya nampak ini satu lagi perkara yang pro belia lah, yang kita cuba bahaskan, cuba bawa. Saya nampak secara amnya banyak dasar-dasar kita terlalu general, terlalu tak belum mengambil kira ketentuan atau profil ataupun keperluan spesifik orang muda. Jadi satu lagi contoh yang saya nak bahaskan, kenderaan tu boleh tak kita kurangkan harga dia melalui penghapusan excise duty untuk kenderaan-kenderaan tertentu. Kita bukan kenderaan Mercedes, BMW dan sebagainya, kenderaan-kenderaan tertentu yang senang untuk orang belia, untuk belia beli. Itu idea kedua saya nak bincangkan. Ketiga secara ringkas adalah dalam soal kemahiran. Kita bukan saja nak memudahkan kehidupan seharian belia, tapi kita nak juga melalui parlimen belia ni, azam saya bagaimana kita meningkatkan kemampuan, kapasiti, kemahiran orang muda. Dan saya nampak ni lebih menjurus kepada soal pembangunan negara lah, dan juga peranan belia dalam menyumbang kepada agenda pembangunan, di mana saya lihat ramai belia kita mempunyai kemahiran teknikal yang baik, sama ada melalui zaman bersekolah, zaman di universiti, ataupun latihan-latihan yang diberikan. Hard skill dia, orang kata hard skill, kemahiran teknikal orang muda dah baik saya nampak di Malaysia. Tetapi mungkin kemahiran insaniah ataupun kemahiran soft skill masih mempunyai ruang untuk ditambah baik. Jadi saya nak melihat sama ada satu institusi ataupun satu dasar dan satu program yang khusus membantu meningkatkan kemahiran insaniah bagi orang muda. Kemahiran insaniah ni maknanya secara ringkas cara bercakap, cara penampilan diri, keterampilan diri, bagaimana cuba kita terangkan sesuatu idea secara ringkas, secara padat, secara jelas. Sebab bila mana saya lakukan aktiviti-aktiviti saya, khususnya sewaktu dalam kapasiti saya sebagai Exco Pemuda, saya banyak terbabit dalam karnival kerjaya. Contohnya BNU Job Fair yang dilaksanakan oleh sahabat saya Dazma yang juga Exco Pemuda. Tapi apa yang saya tertarik nak bincang dengan para pendengar, banyak daripada semua pengalaman saya, kita ada banyak kes di mana pelajar-pelajar ataupun pemohon kerja, bukan pelajar yang dah habis, yang lepasan universiti, mempunyai kelayakan yang baik atas kertas, tetapi bila mana berbincang ataupun ditemu duga, dia fail, gagal. Kerana apa? Dia tak ada keyakinan diri untuk terangkan apa nilai tambah dia kepada sesuatu syarikat, apa pengalaman dia sebelum ni sewaktu di universiti, apa pengalaman ataupun apa contoh kemahiran mereka yang mungkin relevan kepada sesuatu pekerjaan yang dipohon tu. Jadi saya rasa kadang-kadang kecewa juga kerana kita kerajaan belanja banyak memastikan kita ada peluang untuk ke universiti dan sebagainya, tetapi akhirnya perkara yang mungkin kita tak berapa baik lagi adalah kemahiran insaniah ni. Jadi kalau boleh saya nak minta khusus untuk belia umur 20 ke 30 ataupun 35 yang masih dalam umur lingkungan perlu mencari kerja, mendapat satu lonjakan dalam kerjaya mereka, kita adakan satu program khusus untuk memastikan bukan sekadar kemahiran teknikal tetapi kemahiran insaniah juga diberi tumpuan, supaya dalam umur-umur yang penting ni, dalam 20-30 ni, mereka dapat bantuan yang seharusnya supaya mudah melonjak dalam kerjaya masing-masing. Kalau nak naik ke tahap pengurusan mana-mana syarikat pun bukan sekadar kena tahu
technical skill, tapi kena tahu juga management skill, skill ataupun kemahiran pengurusan, di mana Itu tambahan lah, tambahan dia. Itu tambahan. Dia tambahan, tapi dia bukan sekadar tambahan yang tak penting. Saya rasa tambahan yang cukup penting. Betul. Cukup penting untuk kita nak naik dalam kerjaya kita. Dan akhir sekali kalau boleh Teruskan. sikit. Ni lebih terbabit dalam soal keberadaan beliau lah, ataupun orang muda dalam ekosistem ataupun dalam dunia politik dan juga dunia pembuatan dasar, dalam dunia kepimpinan lah kita kata. Sebab macam kita bincang tadi, beliau ni banyak segmen, ada segmen yang minat kepada soal kepimpinan, ada yang cuba lebih minat kepada soal korporat dan sebagainya. Kita cover semua. Jadi yang akhir saya nak bincang ni adalah dari segi wakil, keberadaan dan wakil-wakil beliau, orang muda dalam pilihan raya. Pilihan raya. Saya nampak macam kita bincang ringkas tadi, banyak dialog ataupun banyak perdebatan dalam soal peremajaan negara kita, peremajaan parti dan sebagainya. Baik mana-mana parti lah, kita secara terbuka lah kan. Ya, betul. Mana-mana parti politik pun ada usaha nak meremajakan parti masing-masing. Mereka pun tahu, pihak-pihak politik, parti politik pun sedar betapa pentingnya suara beliau, betapa pentingnya generasi beliau dalam abad ni ataupun dalam dekad-dekad yang akan datang ni. Jadi saya lihat, kalau boleh saya nak menggunakan parlimen beliau ni, kita cuba push sikit, kita cuba gesa sama ada boleh mendapat satu persetujuan ataupun satu komitmen daripada parti-parti politik semua untuk memastikan lebih ramai calon-calon beliau dibawa ataupun diberi peluang untuk bertanding. Diberi peluang untuk bertanding. Di mana saya nampak parlimen beliau ni mungkin menjadi satu peluang untuk menonjolkan bakat-bakat muda di satu setting ataupun satu keadaan yang nak kata tak serius, tak betul lah, memang parlimen beliau ni serius tapi belum sampai tahap parlimen Malaysia lagi. Yep. Jadi kalau boleh kita nak tunjuk, biarlah parlimen beliau ni menjadi satu model, menjadi satu contoh di mana kita boleh tunjulkan ada ramai bakat muda yang mungkin bukan semua tapi ada di kalangan mereka ni boleh dibawa menjadi calon kepada dalam pilihan raya yang betul, pilihan raya yang umum, yang lebih besar dan lebih penting. Jadi saya nampak kalau boleh lah dalam penggal ni, sama ada kita tunjulkan kemampuan ataupun mungkin kalau lebih dari itu, kita adakan satu siri dialog dengan semua parti politik, biar mereka menunjukkan komitmen bahawa mereka juga terbabit dalam proses peremajaan ni. Sebab kita bukannya nak katakan cuma syok sendiri parlimen beliau saja, tapi kita nak juga suara beliau ni diangkat ke persada ataupun ke pentas yang lebih tinggi lagi. Jadi sedikit sebanyak lah, kalau saya nak habis semua pun takut tak habis nanti. Jadi mau sampai pukul 2 mau sampai pukul 2. Jadi itulah sedikit sebanyak dalam 4 idea-idea spesifik yang saya harap para pendengar boleh pertimbangkan. Inilah secara ringkas macam manifesto saya lah dalam bertanding parlimen beliau ni. Saya dengan rendah dirinya minta bantuan, minta sokongan daripada semua. Saya datang pun dengan niat yang ikhlas, dengan idea-idea yang spesifik, dan dalam masa seminggu 2 ni masih lagi mengumpul suara-suara daripada para pengundi dan juga orang belia. Manalah tahu saya pasti ada banyak idea yang mungkin lebih bernas, yang mana kalau boleh saya bawa, saya akan bawa insya-Allah. Sebab niat kita ikhlas, niat kita untuk mengangkat suara belia. Dan macam saya janji tadi, prinsip saya penting, yang prinsip saya mudah, iaitu biarlah bila kita cakap mengangkat suara belia tu tak retorik. Biarlah bila kita cakap mengangkat suara belia tu diterjemahkan dalam dasar-dasar dan idea-idea yang terperinci. Dan saya harap dalam masa 10 minit, 5 minit kita bincang sebelum ni, saya dah dapat tunjukkan betapa seriusnya saya untuk memastikan prinsip tu diterjemahkan secara spesifik dan bukan saja retorik. Okey, tu dia, panjang lebar tapi tak cukup panjang. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai apa misi dan visi yang akan dibawa oleh saudara Syaril, pastikan beliau mendapat tempat sebagai salah seorang daripada bukan calon lagi dah, ahli parlimen belia wilayah Persatuan. Dan pada situ beliau akan membawakan apa yang telah beliau katakan ni, fight, lawan untuk belia-belia di luar sana, bawa suara kita ke peringkat yang lebih tinggi.
Dan insyaAllah suara-suara kita di bawah ini akan didengar oleh pihak atasan dan juga pihak kerajaan. Dan mungkin satu hari ini, mari kita tahu salah seorang ataupun mungkin saudara Syaril sendiri juga akan duduk di parlimen yang sebenarnya. Kan ni kira macam training ground lah. Parlimen Malaysia ni kira, parlimen belia ni training ground untuk pergi ke parlimen insyaAllah. Dan kita amat berasa bersyukurlah kalau bukan sahaja kalau katakan saudara Syaril ataupun rakan-rakan kita yang lain juga yang bertanding, yang menjadi salah seorang daripada calon ataupun akan duduk di dalam parlimen belia nanti, duduk di dalam parlimen Malaysia, itu menjadi satu kebanggaan untuk kita lah. Kan? Betul. Okey. Dan kita berhenti sekejap. Ni tadi dah cerita panjang ni, air pun tak ada ni kan. Teruk betul urban youth ni. Orang datang rumah tak bawa air. Saya bawa botol mineral sendiri. Itulah dia. Beli macam tu lah. Duit pun tak ada. So kita berhenti seketika. Kita longa-longa akan balik urat-urat saraf yang ada ni. Kita akan bertemu kembali dengan saudara Syaril selepas ini. Dan sebagai penutupnya lah, sebagai penutupnya, sebagai akhir katanya pada kali ini, bukan terus habis tu, pada kali ini mungkin dia ada nak kongsi lagi lah apa yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Jadi teruskan bersama dengan kami di Urban Youth FM, Suara Belia Bandar. 10.30 lajak 11 tu biasalah, sebab kita punya break kita ni kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan kan. Bila tak makan tu dia terlajak lah. Tapi tak apa, jangan risau, jangan dipikirkan benda tu sangat. Kita terus kerja apa yang dah ada ni, kita jalan je terus. Orang kata, pak kata orang Jawa apa, follow the flow. Follow the flow. Okey, di penghujung jam ini kita bagi peluang kepada saudara Syaril untuk beliau menyatakan keinginan ke ataupun harapan beliau atau apa saja khasnya kepada semua warga belia yang merupakan pengundi-pengundi sah pada 21 hari bulan Oktober yang akan datang ni. Silakan. Ya, kita waktu bertanding ni kena merayu undi lah. Jadi sebagai penutupnya, saya nak ulang sekali lagi, saya mohon sokongan daripada semua belia, pendengar Urban Youth FM untuk berilah peluang saya menjadi seorang ahli parlimen belia yang pertama ni, penggal pertama ni. Dan ikrar saya adalah untuk sentiasa membawa suara belia, untuk sentiasa menterjemahkan suara belia dalam bentuk dasar dan program yang mesra belia. Biarlah kita sama-sama memperjuangkan generasi kita ni, sebab kitalah generasi penentu, kitalah generasi yang cukup penting dalam saat Malaysia, negara kita nak mencapai status negara maju ni. Kitalah generasi yang cukup penting. Jadi slogan saya pun ini waktu kita. Ini waktu kita. Kalau nampak poster saya, ini waktu kita. Ini waktu kita. Jadi tu dia. Bagi saya bukan soal saya sebagai individu ataupun mana-mana ahli parlimen belia besok yang dipilih. Saya rasa slogan tu sesuai untuk menggambarkan betapa pentingnya generasi kita ni. Generasi yang cukup besar, saiznya besar dari segi angka, tapi juga besar dan penting kerana waktu kita sekarang ni adalah waktu yang cukup kritikal. Malaysia sekarang ni dalam saat di mana kita perlu memperjelaskan apakah perjalanan kita, apakah agenda kita dalam pada kita dah dekat ke wawasan 2020 ni, macam mana kita nak tingkatkan prestasi kita sebagai satu negara ke prestasi yang lebih baik, ke prestasi yang lebih tinggi. Jangan kita biar Malaysia kita ni, Malaysia yang tercinta kita ni cuma sekadar negara yang biasa, cuma sekadar negara yang hanya boleh kata sedang membangun tapi tak sampai ke satu tahap yang kita nak. Jadi saya nampak inilah masa kita, inilah waktu kita untuk memastikan belia, suara belia boleh membawa satu perubahan yang cukup positif ke arah itu. Dan kepada para pendengar juga, dalam pada saya rayu undi ni, mungkin bolehlah sesuailah saya kongsi laman Facebook saya. Boleh cari di Facebook Syaril Hamdan. Saya buat khusus untuk parlimen belia ni.
Jadi kalau sebelum ni apa-apalah aktiviti saya, aktiviti kesukarelawanan saya belum lagi sampai tahap atau level nak buat Facebook page ni. Tapi dengan Parlimen Belia ni, itulah betapa seriusnya saya ambil Parlimen Belia. Saya wujudkan laman tu baru dalam 2 hari tak silap saya. Baru 2 hari. Panas gitu. Saya minta ramaikan pengunjung ataupun like dalam kat laman saya tu, supaya kita boleh jadikan laman tersebut dalam seminggu 2 ni, dan juga selepas InsyaAllah kalau diberi peluang berterusan lah benda tu ya. Berterusan supaya boleh jadi satu platform di mana suara belia tu tak perlu lagi. Kita kan belia sekarang ni zaman yang serba canggih, tak perlu mungkin tunggu untuk berjumpa bersemuka. Dengan ada laman FB ni, bolehlah hantar sebarang idea, sebarang cadangan, sebarang teguran kepada saya, supaya saya lebih efektif menjadi seorang wakil. Macam saya sebut awal tadi, niat saya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk kita bersemua, untuk kita semua belia. Jadi inilah waktu kita. Saya mohon sokongan daripada semua para pendengar, datanglah ke Facebook saya, dan juga kalau boleh insyaAllah berilah sokongan sepenuhnya waktu mengundi kelab. Okey, itu dia. Dan di live chat kita juga ada saya rasa ni saudara kot, sebab dia panggil bro kan. Okay, Rob nama dia. Dia cuba nak minta putarkan satu lagu untuk anda, tapi lagu tu tak ada dalam simpanan kami, dan masih lagi tengah nego untuk lagu ni. Dan lagi seorang kita punya pendengar tegar kita lah, Mak Usualin. Ucapan tahniah kepada saudara Syaril, semoga berjaya dengan Parlimen Belia, semoga dapat membawa banyak perubahan untuk belia-belia Malaysia. Terima kasih. Itu dia antara pendengar-pendengar kita yang di dalam live chat ni Dan dia soalan ni memang soalan wajib. Dia kalau tak ada ni memang orang kata tak cukup. Pandangan anda sendiri tentang Urban Youth FM? Saya nampak ni satu usaha yang cukup baik, sebab Urban Youth FM ni satu benda dipelopori oleh Majlis Belia lah. Jadi itu satu perkara yang positif. Tapi lebih daripada itu, saya nampak gaya Urban Youth FM ni cukup serasi dengan belia. Betul. Cukup serasi dengan belia, di mana kami semua belia. Sebab belia yang buat, jadi mungkin serasi dengan belia. Dan suasananya, saya dah cakap sendirilah, sebab saya dah habis 2 jam kat sini kan. Cukup selesa dan cukup sempoi. Tak Jadi ada ketat. Tak ada ketat. Jadi itu yang belia nak kan? Betul. Belia memang saya kata banyak segmen, tapi satu perkara yang saya rasa sama untuk mana-mana belia pun, dia suka sempoi. Dia tak suka yang terlalu formal, yang terlalu ketat. Kita Malaysia ni kadang-kadang banyak formality kan, banyak protokol. Ada benda kena ikut formality dan protokol. Tapi kalau kita sesama belia ni, tak payahlah. Kalau boleh kita kurangkan protokol, kurangkan formality. Even YB kita pun tak berapa suka sangat benda ni. Kalau YB kita sendiri tak suka, takkanlah kita pun. Kita pun boleh lah untuk sempoi. Dan saya nampak suasana bilik dia macam ni, dengan gaya dia macam ni, dan juga putaran lagu yang bermacam-macam saya nampak dalam playlist Urban Youth FM ni. Jadi dari segi gaya, dari segi pengisian radio station ni, saya nampak cukup baik lah. Cukup baik dan serasi dengan belia. Cuma soalannya, macam mana kita nak promosikan lagi Urban Youth FM ni. Mungkin tengoklah dalam Parlimen Belia nanti kita promo. Itu nak tahu tu. Harapkan kalau ditakdirkan saudara Syaril kan duduk di kerusi wilayah dalam Parlimen Belia, bawa lah nama kita orang ni. Kita tak nak banyak, kita orang cuma nak bawa nama kita orang ni, promokan di Parlimen Belia tu, biar satu Parlimen Belia tu tahu ada Urban Youth ni sebenarnya untuk khas untuk belia-belia di luar sana. Itu je yang kita nak. Okay, tapi kalau ada lebih tu ulu-ulu lah sini kan. Boleh gak kita bernafas. Okay, itulah dia serba sedikit. Dijanjikan sehingga jam 10.30, tapi dah merebak. Macam saya cakap tadi, jangan peduli pasal masa. Apa yang penting sekarang ni, kita dapat manfaat, kita mendapat input-input yang baru, dan juga kita dapat kenal dengan salah seorang daripada calon Parlimen Belia Malaysia wilayah Persekutuan, iaitu saudara Syaril Hamdan. Terima kasih diucapkan bagi pihak Urban Youth FM. Kami merasa berbesar hati kerana anda dapat bersama dengan kami dan juga belia-belia di luar sana, berkongsi cerita, berkongsi pendapat, berkongsi rasa tentang masalah dan juga perasaan belia-belia di luar sana. Dan mungkin benda tu boleh dibawa ke Parlimen Belia satu hari nanti, dan seterusnya ke Parlimen Malaysia lah, InsyaAllah. InsyaAllah.
Dan untuk itu kepada belia-belia di luar sana, teruskan mendengarkan kami. Walaupun segmen kopi biskut kering ni dah habis, tapi kami belum habis lagi. Kami masih lagi berjalan seperti biasa 24 jam 7 hari seminggu. Kita perdengarkan berbagai-bagai jenis lagu. Dan kepada belia-belia di luar sana yang mempunyai bakat, mempunyai lagu tapi tak tahu mana nak hantar, ataupun tak ada tempat yang nak memutarkan lagu anda, apa kata anda hantar kepada kami, hantarkan ke www.urbanyouth.fm dan insya-Allah kami akan cuba putarkan lagu anda. Dan besar kemungkinan, manalah tahu rezeki anda, lagu anda meletup kan. Faham je lah. Dah jadi artis ni, janganlah lupakan di Urban Youth FM. Jadi teruskan bersama dengan kami. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Syaril, dan terima kasih kepada anda di luar sana yang masih lagi mendengarkan Urban Youth FM, suara belia bandar. Dan saya An di sini ingin mengucapkan selamat malam, jutaan terima kasih, dan yang baik, yang cantik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang cacat celanya, yang buruknya semua datang daripada saya. Jadi jika ada salah dan silap semasa saya mengendalikan segmen ini,